kenalkan tajuk yang kedua. Antara yang menarik malam ini di dalam sesi ini ialah pertama saya akan mulakan mengikut kronologi peristiwa yang berlaku, yang paling terkini peristiwa yang berlaku, yang kita dapat tahu di dalam bacaan Facebook, mungkin di portal-portal berita, iaitu saya juga hari ini pada masa pagi ini semasa bermesyuarat di Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Barat Bunta, saya dimaklumkan oleh peguam saya yang menghantar text message baru saja di hadapan hakim ketika itu lebih kurang dalam pukul 11 lebih, menyatakan bahawa hakim bersetuju untuk menolak saman Dr. Kamaruzaman Yusof, iaitu seorang pensyarah di UUM yang telah menyaman saya, dan saya telah memohon untuk dibatalkan saman saya itu di atas asas ianya sudah pun diselesaikan masalah itu, dan akan saya ceritakan nanti dia punya kronologi. Dan akhirnya hakim mengarahkan Dr. Kamaruzaman untuk membayar kos, yang mana dia telah kalah dalam saman dia kepada saya, iaitu samannya telah ditolak oleh mahkamah. Baik, mungkin anda akan bertanya, bagaimana saman itu boleh ditolak? Sebenarnya, Dr. Kamaruzaman ini telah memfailkan saman kepada hampir, saya ingat, dalam 20 individu, baru-baru ini, pada tahun 2020. Saya salah seorang daripada berpuluh individu yang disamannya. Saya pun tak tahu di dalam kepala doktor ini apa yang menjadikan dia begitu serabut sehingga mahu menyaman begitu ramai orang. Tak apa, ini negara demokrasi. Siapa saja boleh mendakwa atau menyaman sesiapa, tapi akhirnya prinsip-prinsip hukum itu perlu berjalan. Maka ketika saya menerima surat saman itu, kami membuat keputusan untuk membatalkan saman itu. Kenapa? Untuk pengetahuan saudara-saudara sekalian, isu yang digunakan oleh Dr. Kamaruzaman ini adalah tentang saya, seperti mana yang diulang oleh mereka yang di dalam komen-komen kita di dalam ini. Saya dikatakan kuda tunggangan DAP. Dengar baik-baik, siapa yang meneruskan fitnah ini, dengar baik-baik. Waktu itu tahun 2017, amanah sudah wujud 2015. 2017 saya melalui lawyer saya yang lain, bukan yang menang kes ini, tapi yang seorang lagi di Perak, telah membuat keputusan untuk menyaman beliau. Kerana tulisannya itu sangat-sangat berbau fitnah, tidak ada asas, yang di dalam posting Facebooknya menyatakan Mujahid adalah kuda tunggangan DAP yang terbaik. Dengan segala fitnah-fitnah yang dibuat dalam tulisannya. Dengan mengambil kira dia ini seorang pensyarah, seorang quote-unquote intelek. Ya, saya menerimanya dan kemudian saya menyatakan kita perlu saman. Kerana perkara ini sangat bahaya. Jadi kalau orang kata, ini yang budak-budak yang baru ni, budak-budak baru yang bercakap ni, di dalam Facebook, dalam komen kita ni, khadam DAP ni, dengar. Kamu ni beringus lagi. Perkara ini berlaku 2017 lagi. Ataupun mungkin dia ada masalah ingatan atau sengaja buat lupa. Dia telah menyebut saya adalah khadam DAP yang terbaik. Dia sebutlah amanah semua ni. Baik, saya telah saman dia. Kerana ini satu pembohongan. Dan bagi saya menjawab sebelum saya saman itu, saya telah menulis satu artikel dengan jelas. Artikel saya yang bertajuk tulisan akademik bukan sentimen ataupun emosi. Maka saya telah meletakkan satu penulisan yang menafikan semua kebodohan dan kesombongan serta kebongkakan dan penipuan ini tanpa menyebut nama dia. Tanpa menyebut nama dia, bagi orang lain membacanya. Apa sebenarnya di sebalik tuduhan jahat ini? Bila saya menyaman beliau, kerana tuduhan memfitnah saya sebagai kuda tunggangan DAP yang terbaik, dia pula balas saman saya di atas
artikel yang ditulis itu. Nampak? Saya saman dia. Kemudian dia ambil alasan artikel saya. Saya tulis artikel tu nak jawab dia punya fitnah. Yang menjawab itu pula yang dia tuduh. Saya pula tulis, dia kata menulis sesuatu menjatuhkan kredibiliti dia dan sebagainya. Baik, tak apa. Maka ada saman dan balas saman. Bawa pi ke mahkamah. Masuk. Kami dibawa dulu untuk mediator, untuk mediation proses, untuk kita menyelesaikannya secara rundingan di depan pegawai mediator. Lalu saya menyatakan kepada pegawai tersebut, saya menyatakan ini fitnah daripada beliau dan saya menjawab fitnah dia. Kenapa pula dia nak saman saya dengan tulisan saya yang menjawab fitnah dia? Saya kata saya tidak mau selesai di sini. Maka bawalah ke dalam kamar, dalam mahkamah. Tadi sebagai mediator kemudian masuk kepada mahkamah. Di dalam mahkamah itu juga kita buat pertama kali minta supaya dia tarik balik saman dia itu kerana apa yang ditulis itu adalah menjawab fitnah dia dan fitnah dia kepada saya sebagai ketua dewan DAP adalah satu pembohongan, satu penipuan, satu pembodohan. Maka 2017, benda itu 2016 diheret sampai 2017, maka akhirnya keputusan itu pada 2018, waktu itu saya sudah pun menjadi menteri di Jabatan Perdana Menteri pada waktu itu. Dalam penghakiman itu, hakim telah menyatakan bahawa adalah lebih baik Dr. Kamaruzaman ini membuat mohon maaf kepada Dr. Mujahid. Kerana tulisan dia yang menyatakan saya ini kuda tunggangan DAP. Lalu akhirnya dibawa kepada rundingan dengan lawyer beliau dan di dalam rundingan itu kita membuat keputusan dia setuju untuk membuat permohonan maaf. Dengar baik-baik di sini. Dia bersetuju untuk membuat permohonan maaf. Dan permohonan maaf itu perlu disiarkan secara publik di dalam Facebook beliau. Itu tandanya bahawa dia kalah. Kerana saya mengambil keputusan pada waktu itu untuk tidak meneruskan saman. Maksudnya kalau dia maaf, saya settle. Lawyer saya tanya, adakah kita kata kita tak mau terima maaf, saya akan terus menyaman beliau. Maksudnya bawa tu sampai peringkat mahkamah dan minta ganti rugi dan sebagainya. Tapi saya waktu itu mengambil sikap kerana saya mahu menumpu kepada tugas baru yang diberikan tanggungjawab itu kepada saya. Maka saya kata tak apalah kepada lawyer saya, kita terima mohon maafnya tapi dengan syarat secara publik dan dia tidak boleh lagi menyerang saya dengan menyatakan saya kuda tunggang DAP atau saya ada kaitan dengan DAP atau khadam DAP dan apa saja kata-kata yang menjurus atau mengisyaratkan saya ini khadam kepada parti DAP. Akhirnya di depan hakim dia memohon maaf walaupun dengan caranya yang tersendiri. Kemudian dia telah membuatkan di dalam Facebook dia tentang kemaafan dia terhadap apa yang telah dia tulis kepada saya. Dan hakim telah memutuskan bahawa, ini ingat ini 2017. Bukan yang baru ini. Ini 2017, 2018. Keputusan itu. Bahawa ini adalah satu keputusan yang muktamad. Rumusan dan bermuktamad. Mana dia tak boleh lagi dah bawa isu ini. Itu hakim punya penghakiman. Maka dia dah mohon maaf, itu tandanya fitnah. Yang kata, saya ni khadam DAP, depik lah saya masa jadi, contohnya masa kuno menteri, saya ni adalah khadam kepada DAP. Itu sudah dijawab di mahkamah bahawa ia adalah satu pembohongan. Fitnah. Dan dia kalah dan mohon maaf. Tiba-tiba tahun 2020, bila kami jatuh kerajaan, gamaknya dia berasa hebat, dia berasa dia ni kuat. Antara nama yang dia saman beberapa puluh orang itu, termasuk saya. Dia masih menggunakan alasan yang sama tentang artikel saya. Yang padahal dia sudah pun mengakui. Dia mohon maaf kesalahan dia. Lalu, tadi pagi, setelah proses pendaftaran semua berlaku, kita pun balas balik untuk membatalkan saman beliau. Maka hujah terbesar kita ialah hakim telah memutuskan pada tahun 2017-2018 bahawa yang menyaman ini adalah sudah pun memohon maaf
Dan keputusan hakim adalah muktamad. Dan tidak boleh lagi dipertikaikan dan dinilai semula. Maka dengan hujah itu, hakim telah menolak saman beliau dengan tuntutan kos. Walaupun tak besar mana, tetapi bagi saya kemenangan itu adalah kemenangan moral kali kedua. Ni yang mana duk suka sebut Mujahid Khadan DAP, dengar baik-baik. Dan siapa yang dengar ni di kalangan mereka, ulang balik bahawa dua fitnah ini telah dia kalah di dalam mahkamah. Kalau orang tu nak ulang lagi, maka pasti confirm orang tu, kalaupun bukan dia, tapi orang-orang di dalam media sosial yang masih nak main lagi isu khadam DAP apa semua, hati-hati anda. Kerana kes ini sudah berjaya dibawa di mahkamah dan terbukti ianya satu pembohongan, maka berhati-hati kerana kamu boleh didakwa juga di atas membawa fitnah yang telah kita menang di dalam mahkamah 2 kali. 2 kali. Okey? Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya berasa syukur dan saya ucap terima kasih atas titipan doa sahabat-sahabat yang mendoakan kepada saya bersabar. Yang perlu dibawa ke mahkamah, kita bawa. Tapi saya nak kongsi di sini dalam bab saya sama ada saya diheret di mahkamah. Satu lagi yang saya diheret di mahkamah ialah daripada Ustaz Dasuki. Ya. Ustaz Dasuki Abdul Rani. Ya, ustaz ini telah menyaman saya kerana menyatakan saya telah muat naikkan di dalam Twitter saya satu celipan klip video, ya, rakaman video, di mana dalam rakaman itu beliau telah menuduh. Dia tak sebut nama Mujahid, tetapi dia telah bercakap satu benda yang dia tidak ada ilmu tentangnya, iaitu kenapa jual aset tabung haji, kenapa jual hotel, hotel buat untung, kenapa jual. Ini dia cakap macam dia ni pakar ekonomi. Ini dia mengajar di masjid ni, tuan-tuan. Dia mengajar di masjid, tapi dia bercakap seolah dia ni pakar ekonomi, macamlah dia duduk dalam ahli lembaga pengarah, macamlah dia ini pakar ekonomi, bercakap tentang kenapa aset tabung haji dijual. Dia kata hotel-hotel ni untung dan sebagainya. Termasuklah ada di kalangan kita dalam komen-komen yang tak ada kerja ini, ya, mereka pada waktu yang sama menuduh saya jual aset tabung haji dan sebagainya. Ya, ini akan dibawa dia saman saya. Dan saya membalas saman dia. Ya, saya membalas saman dia dan di dalam rakaman itu saya menyebut dia menuduh saya. Ya, saya memetik rakaman itu dari orang lain. Kemudian saya tunjukkan dalam Twitter saya itu, rakaman dalam Twitter saya itu, jawapan daripada Perdana Menteri Mahyudin Yassin dalam sesi Parlimen tahun sudah, menyebut tentang bagaimana tabung haji melalui plan pemulihan dan persatuan semula telah pun berjaya dipulihkan. Tidak dijual kepada China. Aset tidak dijual. Yang ada ialah dipindahkan kepada UJSB. Urus Setia Jemaah Sedia Berhad adalah syarikat diperbadankan di bawah Kementerian Keuangan. Bukan orang Cina. Ya? Dan bagaimana disebut aset telah meningkat 78 bilion dan kita ada lebihan surplus hampir 1.9 bilion. Maka itu tanda kejayaan. Saya hanya muat naik saja menyatakan yang dia kata jual lah apa semua. Mana tak betul. Ni hanya dipindahkan dan tidak dijual kepada China. Tidak dikuasai oleh yang bukan Islam. Dengan Twitter itu, yang saya muat naikkan video ringkas lebih kurang 2-3 minit itu, dia saman saya. Tuan-tuan cuba bayangkan, saya menjawab tuduhan yang menyatakan tabung haji ini jual aset, tabung haji ini jual kat China dan sebagainya. Saya menjawab dengan jawapan saya, yang saya jawab dengan fakta. Saya ambil daripada jawapan Parlimen yang dijawab oleh Perdana Menteri Kerajaan Perikatan Nasional ini. Tiba-tiba saya pula didakwa, saya disaman. Ya, saya kata kita kena balaslah balik saman ini. Ya, kita kena balaslah balik saman ini. Dan insya-Allah sudah pun sedia hari Jumaat ni, insya-Allah sehari dua ni, saman balas itu kita akan masuk seperti mana yang diminta oleh pihak mahkamah. Doakan dengan segala fakta yang telah kita buat di dalam balas saman itu, semua isu tabung haji itu kita dah bubuh di dalam tu,
Dan ini juga doakan kalaulah ia satu kemenangan, maka terbuktilah ataupun isu tabung haji ini akan dapat diselesaikan secara mahkamah bahawa ianya satu fitnah terhadap saya. Tapi yang pelik dalam fitnah ini, dia yang fitnah saya. Wahai saya menjawab fitnah dia. Tapi saya balas balik saman dengan menyatakan perkara yang hak ataupun fakta yang akan dimasukkan. Jadi doakan ya itu. Saya juga menyaman satu pihak lagi, dan ini adalah berkenaan dengan kenyataan mereka menuduh saya menyokong LGBT. Ini semua yang isu-isu yang tuan-tuan dah dengar dah. Ya. Ini isu-isu yang tuan-tuan dah dengar. Ini isu-isu yang tuan-tuan dah tahu apa yang berlaku. Orang tuduh saya sokong LGBT dan sebagainya. Maka saya juga dengan itu menyaman harakah. Ya? Saya menyaman harakah, pihak harakah. Surat khabar PAS yang memfitnah saya menyokong LGBT, dan proses dia sedang berjalan sekarang ini kerana dia terpaksa buat balas saman saya dan kita sedang menunggu. Dan yang akhirnya satu lagi saman saya ke atas Ketua Pemuda UMNO iaitu Ashraf Wajdi berkenaan dengan fitnah bahawa saya dikatakan tabung haji telah melepaskan pegangan saham TMB sedangkan perkara itu tidak berlaku. Ini akan dibuat pendengaran dia pada tahun depan, iaitu pada bulan, tak silap saya dimaklumkan oleh lawyer saya tadi, pada bulan Mac 2022. Ya, lama lagi lah yang tu. Jadi saya saja sekadar berkongsi dengan rakan-rakan bahawa inilah, bagi saya tidak suka menyaman orang. Tapi di atas sifat ini adalah fitnah besar yang telah mempengaruhi. Fitnah itu di kalangan khalayak ramai, termasuk sebahagian besar yang ada di sini, di dalam Facebook kita, di dalam komen-komen yang didatangkan. Maka saya terpaksa melakukan satu tindakan undang-undang dan doakan perkara ini mendapat restu. Dan arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tunjuk yang benar itu benar supaya kami dapat ikut, yang batil itu batil supaya kami dapat tinggalkan. Isu seterusnya. Okey, habis isu ni ya. Saya